Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Masih lagi tema 8. Masih lagi unit 22. Cuma pada kali ini kita nak meningkatkan kemahiran menulis serta meningkatkan penguasaan tata bahasa. Baik, pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu perlu menulis jawapan atau membina jawapan bagi 4 soalan pemahaman berkaitan akaun keldai. Apa maksud akaun keldai? Lepas ni kita akan bincangkan. Seterusnya kamu akan dapat mengenal pasti kata pemberi, kata penguat dan kata bantu pada teks yang dikaji. Baik, kita dah belajar berkaitan kata pemberi, kita dah belajar berkaitan kata penguat dan kita juga dah belajar berkaitan kata bantu. Jadi sepatutnya kamu tiada masalah untuk menguasai kemahiran yang kita tekankan, kemahiran yang kita bincangkan pada kali ini. Baik, terus ke muka surat 170. Kemudian kamu akan dapat lihat ada satu maklumat bertajuk awas akaun keldai. Farisha menyertai program Skim Galakan Simpanan Pelajar SGSP di sekolah. Selepas membuka akaun simpanan, Farisha melihat pameran poster yang menarik perhatiannya. Baik, Farisha ni dia menyertai satu program, program SGSP. Kemudian dia buka akaun simpanan. Selepas dia buka akaun simpanan tu, dia tertarik dengan ada pameran poster. Ada satu pameran poster berkaitan akaun keldai. Apakah akaun keldai? Akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi keuangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Faham ke tidak ayat dia tu? Ramai yang faham, ramai juga yang tak faham. Tak apa, baik. Dalam bahasa mudahnya, akaun bank orang lain tapi digunakan orang lain dengan cara yang salah. Contoh, baik. Untuk bagi kamu mudah faham, untuk bagi kamu senang untuk faham akaun keldai ni apa, baik, contohnya macam ni. Ali ada akaun bank. Ali ada akaun bank. Tapi akaun Ali digunakan oleh Abu dengan cara yang salah. Contohnya macam mana? Baik, akaun bank Ali punya. Tapi Abu guna. Abu guna secara salah. Contohnya macam mana? Kononnya Abu ni dia ada kedai telefon. Kononnya Abu ni nak jual telefon pintar, nak jual smartphone. Dia jual gadget-gadget. Jadi Abu ni dia iklankan dekat Facebook, dia iklankan dekat Instagram, dia iklankan dekat TikTok, dan dia iklankan dekat mana-mana sosial media lagi. Jadi dia iklankan, dia kata dia ada kedai jual gadget, jual telefon, jual tablet, jual laptop, apa semua tu. Jadi satu hari ni Ahmad dia nak beli telefon. Dia berhubung dengan Ali. Dia pun tanya itu ini, tanyalah pasal laptop, tanya pasal telefon, tanya pasal tablet. Jadi Ahmad pun dia kata dia nak belilah telefon pintar. Jadi Abu pun minta Ahmad bayarlah. Ahmad dia nak beli telefon pintar.
daripada Abu. Jadi Abu suruh Ahmad bayarlah. Lepas bayar, barulah Abu post telefon pintar tu ataupun COD lah. Dia kata dia nak lepas bayar, dia bagi telefon. Kemudian Ahmad nak bayar, Ahmad minta lah nombor akaun. Abu, dia bagi nombor akaun Ali. Jadi, Ahmad masukkan duit ke dalam akaun Ali. Sedangkan Ali tidak tahu menahu pun pasal jual beli itu. Ali tidak tahu menahu pun yang Abu guna nama dia untuk buka akaun apa semua. Ali tidak tahu apa-apa. Sekarang ni Ali sudah jadi keldai. Akaun bank Ali itu sudah jadi akaun keldai. Abu dia tipu Ahmad. Dia suruh Ahmad bayar telefon pintar, masukkan duit ke dalam akaun Ali. Tapi yang guna akaun itu Abu. Jadi lepas masukkan duit, Abu dapat duit, Abu pun menghilangkan diri ataupun Abu blok Ahmad tadi. Jadi Ahmad tak boleh menghubungi Abu. Duit dia dah bagi Abu. Tapi Abu ni penipu. Abu ni dia tak bagi pun telefon. Dia tak serah pun telefon yang kononnya Ahmad beli. Tapi Abu guna akaun Ali. Bila Ahmad dapat tahu dia ditipu, Ahmad ni dia akan report polis. Bila dia report polis, dia report kepada pihak berkuasa, dia akan salahkan Ali. Sebab apa salahkan Ali? Sebab bank itu atas nama Ali. Faham tak maksud akaun keldai itu? Faham tak? Maksudnya, guna akaun bank orang lain untuk menipu. Bahasa mudahnya macam itulah. Saya harap kamu faham. Panjang saya buat contoh cerita tu tadi. Jadi harap kamu faham. Baik. Kita tengok maklumat seterusnya. Langkah-langkah keselamatan. Okey. Yang pertama, jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah keuangan atau orang lain. Yang pertama tadi, Ali tadi jangan sekali-kali bagi akaun bank dia kepada orang lain. Terutama kepada Abu tadi yang memang kerja dia menipu orang. Jangan bagi akaun bank sesuka hati kepada orang lain. Yang kedua, jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Maksudnya, Abu tadi, Abu dia minta Ali buka akaun bank. Ali tak nak lah sebab buat apa nak buka? Aku bukan guna pun duit dekat bank. Aku tak guna bank. Aku simpan duit bawah bantal, bawah tilam. Tak perlulah aku buka akaun bank. Kemudian Abu pun cakap, okey, kau buka aje, nanti aku bayar kau 5,000. Kau buka akaun bank atas nama kau, aku bayar 5,000. Akaun bank kau aku guna. Itu Abu cakap. Oh, jadi Ali pun terperdaya. Terperdaya? Orang nak bagi RM5,000, dia buka betul akaun bank. Kemudian dia bagi pula kad bank akaun tu, dia suruh Abu uruskan. Itulah maksud dia. Itulah contoh dia. Jangan percaya walaupun orang tu nak bayar kamu. Okey, yang ketiga, usah dedahkan maklumat peribadi perbankan kamu kepada pihak ketiga. Maksud pihak ketiga ni maksudnya kamu tak kenal pun orang tu siapa. Tiba-tiba dia datang ataupun dia telefon kamu, dia menghubungi kamu, dia minta nombor akaun, dia minta nama penuh, dia minta nombor nombor dekat kad bank tu, dekat setiap kad bank, kad debit ke kad kredit, macam-macam jenis kad yang melibatkan duit ni dia ada nombor. Dia ada nombor dia. Kalau tiba-tiba ada orang minta nombor tu, jangan bagi. Itulah pihak ketiga. Kita tak kenal siapa. Tiba-tiba dia minta.
Dia kata dia bayar. Saya bayar. Awak baca je nombor tu. Bagi je nombor dekat saya bayar RM10,000. Jangan sesekali percaya. Jadi itu 3 langkah. 3 langkah keselamatan untuk elak akaun kita jadi akaun keldai. Baik, maklumat seterusnya berkaitan hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai. Hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai. Yang saya bagi contoh Ali tadi tu. Padahal dia tidak tahu apa-apa, yang menipu Abu. Tapi Abu guna akaun Ali. Tapi yang kena tindakan Ali. Kesian Ali. Sebab itu nama dia akaun keldai. Baik. Hukuman yang pertama, pemilik akaun Ali tadi boleh didakwa atas kesalahan menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Bayangkan, pemilik akaun keldai yang tidak tahu apa-apa ni, dia yang kena hukuman. Padahal yang bersalah orang lain. Itu bahayanya akaun keldai ni. Kalau kita jadi mangsa akaun keldai. Baik. Yang kedua, akaun bank akan disekat dan kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Okey, kalau ini akaun bank itu selain daripada kamu guna sendiri, kamu juga bagi orang lain guna. Okey, yang poin kedua ni maksudnya Ali dia memang ada akaun bank. Dia ada akaun bank. Kemudian Abu ni dia minta izin, "Oi, nanti ada orang masukkan duit dalam akaun kau. Aku jual telefon. Aku tak ada akaun bank. Jadi aku nak tumpang akaun kau. Nanti customer aku, pelanggan aku bank in, dia masukkan duit 1,000. Nanti bila dah masuk kau bagi aku duit tu." Dalam pengetahuan Ali. Sedangkan Ali tak tahu Abu ni menipu Ahmad tadi. Boleh faham kan apa yang saya ceritakan, apa yang saya buat contoh tadi tu? Jadi saya harap kamu faham apa itu akaun keldai. Bagaimana untuk mengelak daripada menjadi mangsa menjadi akaun keldai ni. Dan juga antara hukuman dan tindakan yang dikenakan terhadap pemilik akaun. Itu bahayanya akaun keldai. Jadi saya harap kamu faham apa yang diterangkan ini. Baik. Jadi inilah 4 soalan pemahaman yang perlu kamu bina, kamu tulis jawapannya. 4 soalan sahaja. Yang pertama, siapakah pemilik akaun keldai? Janganlah kamu cakap Ali. Ali tadi tu saya buat contoh supaya kamu faham akaun keldai itu apa. Tadi saya ada sebut Ali, Abu, Ahmad. Itu contoh. Jangan pula kamu tulis Ali. Baik. Siapakah pemilik akaun keldai? Tadi ada. Ada maksudnya, definisinya pada maklumat yang kita bincang tadi. Soalan kedua, nyatakan kesan terhadap pemilik akaun keldai. Pun ada pada maklumat yang kita bincang tadi. Soalan ketiga, mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun keldai tanpa disedari? Kenapa ramai lagi orang yang jadi akaun keldai ni? Yang pertama tadi sebab saya bagi contoh tadi itulah. Orang jahat ni dia sanggup bayar. Dia sanggup bagi duit supaya orang tu buka akaun ataupun orang tu bagi akaun dia kepada penjenayah, penipu tadi. Gelap mata. Mangsa ni gelap mata dengan wang yang ditawarkan. Baik, yang keempat, pada pendapat kamu, bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun keldai? Okey, macam mana kita nak bagi kesedaran
kita nak bagi orang tahu, orang faham tentang akaun kedai ni. Bahaya menjadi pemilik akaun kedai. Bahaya kita jual akaun kita pada orang. Macam mana nak buat? Macam tadi, kempen boleh buat poster. Iklankan poster tu ataupun buat kempen ke, buat program apa-apa sahaja yang bagi maklumat tentang akaun kedai. Itu antaranya lah. Baik, jadi keempat-empat ini saya harap kamu dapat selesaikan, kamu dapat buat, dapat bina jawapan bagi keempat-empat soalan pemahaman ini kerana semuanya telah diterangkan tadi. Seterusnya, ke muka surat 172. Buka muka surat 172 dan kamu akan dapat lihat ada satu maklumat bertajuk Rancang Kewangan Keluarga. Baik, Encik Farid dan keluarga mula membuat perancangan kewangan tahunan. Mereka sedang merancangnya bersama-sama. Jadi Encik Farid dan keluarga dia sedang nak buat perancangan keuangan, nak buat bajet tahunan. Jadi mereka pun, Encik Farid dengan keluarga tadi, dia rancang, dia bincang sama-sama. Baik. Apa yang perlu kamu buat seperti biasa, baca dan fahamkan maklumat ini. Baik, setelah itu, apa yang saya nak kamu perhatikan ialah perkataan yang berwarna biru, merah dan hijau itu. Apa benda perkataan biru tu? Apa perkataan merah tu? Apa perkataan hijau tu? Jadi itulah yang kita nak bincang selepas ini. Sebenarnya yang warna biru ini, yang warna biru muda ni, itu kata bantu. Kata bantu. Yang warna merah ini kata penguat. Kata penguat. Dan yang warna hijau, itu ialah kata pemeri. Kata pemeri. Jadi ada 3 kata yang kita nak bincang kali ni. Yang pertama kata bantu, yang kedua kata penguat dan yang ketiga kata pemeri. Baik, apa benda ketiga-tiga kata ni? Seperti yang telah saya nyatakan awal tadi. Kata pemeri, kata penguat, kata bantu ni semuanya telah kita belajar di sekolah. Jadi sepatutnya tiada masalah untuk kamu memahami dan menggunakan ketiga-tiga jenis kata ni dengan betul. Baik, kita tengoklah secara sepintas lalu. Kita ingat balik. Kata pemeri ni apa? Kata penguat ni apa? Kata bantunya apa? Seperti yang kamu dapat lihat pada skrin gadget kamu. Okey, inilah contoh kata. Contoh kata pemeri, contoh kata penguat, contoh kata bantu. Seeloknya kamu hafal semua kata ini. Kalau tak boleh hafal semua pun, hafal sikit pun jadilah. Tapi yang penting kamu faham. Kalau tak berjaya hafal pun, tak berjaya ingat semua pun, tapi kamu faham. Itu kata pemeri, itu kata penguat, itu kata bantu. Itu pun dah cukup. Itu sudah memadai. Baik, kita tengok. Kata pemeri dalam bahasa Melayu ada 2 sahaja. Ialah, adalah. Itu je kata pemeri. Kata penguat ada banyak. Seperti yang kamu boleh tengok sendiri. Seperti yang kamu boleh baca sendiri.
Dia kata penguat ni, kita refresh balik, kita ingat balik ada 3 jenis. Penguat hadapan, penguat belakang, penguat bebas. Penguat hadapan ni kita letak depan kata adjektif. Penguat belakang ni belakang kata adjektif. Penguat bebas ni dia boleh duduk depan, dia boleh duduk belakang kata adjektif. Sebab itu nama dia penguat bebas. Seperti yang ada pada skrin ni. Kamu bacalah sendiri. Terlalu, paling, agak, cukup, makin, kurang. Itu penguat hadapan. Sekali, benar, betul, nian. Itu penguat belakang. Amat sangat sungguh. Itu penguat bebas. Baik. Seterusnya kita ke kata bantu. Kata bantu juga ada 2 kumpulan. Ada 2 kategorinya. Satu, kata bantu aspek. Satu lagi, kata bantu ragam. Baik. Di sebelah kiri itu, yang telah, sudah, baru, pernah, sedang, masih, akan, mula, belum. Itu kata bantu aspek. Kata bantu aspek. Di sebelah kanannya tu, hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dapat, enggan, patut, mungkin. Itu kata bantu ragam. Jadi kalau kamu nak ingat balik, kata bantu aspek, kata bantu ragam, kamu perlu tengok balik video-video sebelum ini. Kita ada bincangkan. Kita ada belajar berkaitan kata bantu aspek dan ragam ini. Jadi kamu tengok balik video tu untuk kamu ingat balik dan juga kuasai semula. Ingat balik kata bantu aspek dan ragam. Bila kita guna kata bantu aspek, bila kita guna kata bantu ragam. Baik. Saya harap kamu ingatlah contoh-contoh yang ada pada skrin ini. Balik semula ke muka surat 172. Baik, sekarang ini situasi 1. Situasi 1 tu kita mesti menyediakan simpanan kecemasan. Baik, di bawahnya itu telah diwarnakan. Warna merah itu kata penguat. Warna hijau itu kata pemeri. Warna biru muda itu kata bantu. Dia dah bagi contoh. Sekarang ni kita tengok situasi 2. Kita perlu membuat simpanan perbelanjaan tetap tahunan. Baik, kita cari. Kita tengok satu-satu. Perbelanjaan tetap tahunan ialah perbelanjaan yang wajib ada pada setiap tahun. Ialah. Ialah tadi warna hijau. Kata pemeri tadi warna hijau. Ialah ni kata pemeri. Kemudian kita tengok seterusnya. Perbelanjaan tersebut adalah kata pemeri. Seperti memperbaharui cukai jalan kenderaan dan perbelanjaan musim perayaan. Kita boleh kata bantu. Kita boleh mana tadi? Kita boleh biru ke tu kan? Biru. Kita boleh membuat persediaan lebih awal untuk berbelanja pada musim perayaan yang akan datang. Pun kata bantu. Ada tak kata penguat? Ada tak kata penguat dalam situasi ini? Ada tak? Kita baca balik. Perbelanjaan tetap tahunan ialah perbelanjaan yang wajib ada pada setiap tahun. Tak ada kata penguat. Perbelanjaan tersebut adalah seperti memperbaharui cukai jalan kenderaan dan perbelanjaan musim perayaan. Tiada kata penguat. Kita boleh membuat persediaan lebih awal untuk berbelanja pada musim perayaan yang akan datang. Tiada kata penguat. Yang ada kata pemeri dan juga kata bantu sahaja.
Seterusnya kita tengok pula situasi 3. Kita harus meningkatkan simpanan percutian. Kita harus ini kata bantu. Okey, seterusnya. Pada tahun akan datang, akan kata bantu. Ayah ingin membawa keluarga kita melancong ke beberapa tempat yang amat. Yang amat. Amat ini kata penguat. Yang amat menarik. Melancong dengan keluarga sungguh. Sungguh itu kata penguat. Penguat bebas. Keluarga sungguh menyeronokkan. Kita dapat melihat alam yang indah nian pun kata penguat. Namun begitu, kosnya adalah. Adalah itu tadi kata pemeri adalah. Terlalu mahal. Terlalu itu kata penguat. Kita patut ke tempat yang masih. Masih itu kata bantu. Masih belum kita teroka dalam negara. Jadi, itulah contoh kata pemeri, kata penguat, kata bantu dalam teks yang kita bincangkan. Mudah sahaja. Yang penting kamu tahu dan kalau boleh ingat contoh-contoh kata pemeri, kata penguat dan juga kata bantu. Penting untuk kamu tahu dan ingat. Baik, itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Sesi pembelajaran kali ini agak panjang berbanding sebelum-sebelumnya. Sebelum ni, sesi pembelajaran kita atau video yang saya buat ni ringkas sahaja. Taklah selama ini. Cuma kali ini dia lama sebab melibatkan huraian yang panjang, macam berkaitan akaun keldai tadi tu, panjang saya hurai. Kemudian berkaitan kata pemeri, kata penguat, kata bantu pun panjang juga saya huraikan. Pentinglah untuk kamu kuasai kata pemeri, kata bantu, kata penegas, kata penguat tadi tu. Penting untuk kamu kuasai lah. Jadi saya harap apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan dalam sesi kali ini, kamu dapat faham dengan baik, dengan jelas. Jadi, itu sahaja. Kita berjumpa pada sesi pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih.